Ruku, hadis ruku. Quran wahyu, hadis tidak wahyu. Tidak sebagaimana orang duduk kata Quran pun wahyu, hadis pun wahyu. Ini Allah mengingatkan kita bahawa semua pentadbiran yang ada di dunia ni adalah di bawah kekuasaan Allah berlaku. Semuanya di bawah tadbir dan kehendaknya. Allah firman, katanya, alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu? Memang tahulah, cuma buat persoalan, mu tak tahu ke? Annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Allah ni kerajaan langit dan bumi adalah milik dia. Seberapa banyak kita tengok kerajaan ada di dunia ni, kesemuanya di bawah milik kerajaan Tuhan berlaku. Tak ada satu pun kerajaan di dunia ada ni terlepas dengan kerajaan Allah. Tak kira lah kerajaan tu kafir ke, Islam ke, semuanya tertakluk di bawah kehendak tadbir Allah berlaku. Jadi kalau kita tengok halu-halu, apa yang berlaku semua itu adalah hasil daripada kehendaknya. Sebab kalau tu berlaku. Kalau tak ada kehendak Allah pada azab tu, memang tak berlaku lah. Tak berlaku. Sebab dia tak kehendak. Jadi bila berlaku tu adalah dengan kehendak dia. Sama kehendak dia tu, belaga setuju dengan kita, ataupun tidak setuju dengan kita. Kalau tu dia tidak kira kita, dia kira dia. Allah ni, dia tak ada nak cari persetujuan daripada pihak kita dulu dia nak bertindak, nak buat. Dia akan buat apa yang dia mahu. Sebab tu dia kata yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha'. Dia seksa. Dia seksa sesiapa yang dikehendaki. Kalau Allah Ta'ala nak azab, nak seksa, nak menyusuh, Tuhan buat lah. Tak kira siapa. Sama ada seksa Allah tu melalui orang juga. Seksa tu kerana orang lain dibuat azab, buat seksa, maka jadi seksa lah dia. Jadi yang kena seksa tu sama ada yang bersalah, kita kata, ataupun orang tak bersalah. Sebagaimana seksa orang yang dilanda peperangan negara di dalam peperangan. Jadi orang situ semua susah. Askar pun susah, orang merata pun susah, rakyat awam pun susah. Jadi orang ni semua akan ditimpa kesusahan. Jadi susah tu setara mana, wallahualam. Kita nak tak boleh rayak. Tak boleh nak rayak tu, susah. Sebab susah ni satu perkara yang senang disebut, tapi nak menilainya amat susah. Kalau orang-orang yang dan pada zaman Jepun itu, dia tahulah lagu mana susah perang. Dia tidak perang, orang perang. Apatah pula kalau susah kita sendiri perang. Negara kita berperang dengan satu negara lain, maka susahlah rakyat negara ni. Tak sama dengan orang lain perang yang kita tak kena mengenal. Mula perang tu askar Sikh sama askar Jepun je. Orang Melayu tak terlibat. Tapi susah habis kalau orangnya. Badan pisau orang makan. Siapa kita fikir? Orang yang tak dan tak percaya belah mana makan badan pisau ni. Tahulah kalau kena perang. Kita tak kena perang, kita tak tahu. Badan pisau orang makan. Kalau makan dari kerana buat obat tak kisah. Makan kerana lapar. Badan betik orang makan. Allah Akbar, badan betik. Dia paru badan betik tu. Paru, makan badan betik. Itu nak buat susah makan. Pakar. Bukan sekarang susah, makan pun susah, pakar pun susah, duduk pun susah, semua susah. Dia bila sebut susah tu,
meliputi dalam semua aspek hidup. Orang dan pergi Jepun tahulah sebahagian kecil susah. Jadi kalau orang sebut di Iraq diserang oleh Amerika susah, orang dan pergi Jepun mula dia dapat rasa lah setara mana susah. Orang yang tak dan mungkin tahu susah je, rasa tak tahu belah mana. Ambo pergi Muhammad saudara ambo di Pasir Hok, makan nasi dia nanuk campur dengan ubi kayu. Jadi ubi kayu dengan nasi tu banyak ubi kayu. Ubi kayu tu dia boleh proses buat makanan tak tahu berapa jenis makanan. Macam-macam dia buat. Macam-macam makanan dia buat. Sagu. Kita sebut lah ni sagu, orang buat kepuk je. Sagu menjadi makanan. Kita pegang, tarik. Tinggi tu tak cabut lagi. Daripada pinggan tu heret. Begitu. Panjang, tak butuh lagi. Sagu tu. Makan lagu mana? Makan gitu. Tak gitu, betul lah. Jadi kita learn itu makan sagu bola tu makan apa kamu bola tu. Dah tidak pelik lah kata-kata negeri-negeri setengah tu makan apa ni makanan air tu lah kan. Lipah air lah makan. Tidak pelik lah kerana makanan payah. Tapi dah benda tu boleh dimakan, tidak mudarat, maka dimakan lah. Lo ni belalang, siapa ada makan? Orang tak makan. Oh dulu tak lekat belakang badan belalang. Malam-malam tu curah orang menyuluh. Suluh ke apa belalang? Belalang berah, belalang perah, semua jenis belalang. Dia buat sambal makan dengan nasi. Cuma kalau kita pergi balik siang mungkin ada. Mungkin ada orang balik siang makan juga lagi lelur. Tapi orang sini tak makan dah. Orang lain sedap lagi ada. Diseksanya, yu'adzibu man yasha', diseksanya sesiapa yang dikehendakinya. Orang yang dia nak seksa tak kira tu budak, orang tua tak kira. Orang salah, orang tak bersalah tak kira. Tuhan boleh azab berlaku. Sepatutnya nak azab ni orang derhaka. Orang jahat, orang kacau, patutnya. Tapi duk Allah azab berlaku, orang baik, orang tak baik, budak-budak habis. Buat mari sini seorang kerak kaki tu kan. Kerak kaki buat mari sini seorang. Nak masuk bila akhbar. Wa yaghfiru liman yasha', dan diampuni sesiapa yang dikehendaki. Kalau dia tak ambil salah, Tuhan tidak bertindak kepada orang itu. Jadi bila Tuhan tidak ambil tindakan, maka dia terselamat dari apa tindakan lah. Tak kisahlah. Jadi hak tu bergantung kepada Allah saja. Sejauh mana Allah nak jaga dia atau sejaga dia. Jadi kalau Allah nak jaga, berilah seramai mana askar pun, tak pasal dia. Sebuah hari ni Semai Lading dengan Sadar Husin. Ini senyap-senyap lah tuan tu tak tahu. Jadi misteri lah tu. Dia susuman. Dan dia lari tu dah. Takut duduk dalam tanah pun tak tahu. Tapi duduk dalam tanah lah mana-mana mati juga. Dia tak tahu duduk mana. Acu Afghanistan cari Semai Lading tak temu. Acu Iraq cari Saddam pun tak temu. Tak temu lagi lah. Tak tahu lah, mungkin sekali lagi temu korban lah. Tapi kalau temu kat kerana habis dia tu. Tapi tak temu. Pasal apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha kuasa di atas tiap sesuatu. Dia duduk datang. Kerajaan besarnya, tadbir semua dia. Jadi kalau dia nak suruh,
Matilah. Nak suruh seksa lah. Kalau dia tak say, dia nak jaga, dia jagalah. Tak kisah tu. Jadi matlamat persediaan jamaah itu ialah menyempurnakan perintah Allah di bumi. Itu saja. Matlamat persediaan jamaah. Mana kita, siapa, semua sekali tubuhkan satu pertubuhan, satu parti, satu kumpulan. Nak merentah negeri, nak merentah di bumi ini. Tak lebihlah dianya nak menyempurnakan kehendak Allah tu je. Tak lebih daripada itu. Jadi hak dia buat bela-bela nak menyempurnakan Allah tu, dia sempurna hak dia kata situ. Itu dia punya pasal lah. Tapi kehendak sempurna Allah tu ialah supaya melaksanakan keadilan di dalam pentadbiran dia. Kalau orang mereka, dia mereka tu adil. Dengan arti tidak pilih kasih, tak ada keutamaan kepada golongan-golongan tertentu lah. Iaitu menyeru ke arah golongan agama di bawah kehendak Nabi SAW dan hukum Quran, dirajak mula-mula kepada golongan munafik di kalangan Yahudi yang sama-sama berada dalam jamaah Islam di Madinah. Jadi bila Nabi berpindah ke Madinah, jadi Nabi pun boleh tubuh kajian di Madinah, sehingga pada akhirnya Madinah tu dikuasai oleh Nabi, kerana semua orang-orang di Madinah tu masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath, bilalah Tuhan bantu Nabi SAW, dia dapat tawan Madinah, maka wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi kamu dapat lihat orang ramai berduyun-duyun masuk agama Allah. Masuk agama Allah. Dan artinya orang terima parti Nabi. Jadi terima tu sama ada terima terus sampai ke dalam, atau terima dari luar aja. Dalam dok. Tak ada soal. Tapi dok semua serah borang jadi ahli kat ya Allah tu. Maka gitu lah, pakai ya Allah lah. Orang kita dah tu. Tak payah. Tak payah. Zaman Nabi tidak payah. Asal orang tu mengaku ya Allah tu. Sebab Islam ni dia kira patuh hukum lahir. Waktu Islam lah dia. Sama ada dalam tu dia nak rakyat gapo, nak buat lagu mana, niat lagu mana, hak tu dia punya pasal. Bila luar orang semayang. Dan satu hadis Nabi kata, man salla salatana wa akala dhabihatana. Apa ni? Wa shama siyamana, dalam hadis kan. Fadzalikal muslim. Jadi kalau orang tu dah puasa, suruh puasa kita. Sembelih kita, sembelih dia makan. Lepas tu dia buat serupa dengan kita buat tu. Itulah dia orang muslimnya. Lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Di mana orang tu mendapat jaminan daripada Allah dan Rasul. Dia terselamat daripada tindakan undang-undang Islam. Tak boleh khianat dia, tak boleh gapo. Jadi kerajaan pasal kena lindungi segala-gala kepentingan dan keperluan dia. Dengan sebab tu ramailah orang masuk Islam bila Nabi berkuasa. Jadi pokok pertamanya berkuasa tu lah. Bila berkuasa, pasal dah kena ramai orang tu. Mula menentang kali-kali. Tu pula. Sebab mereka nak hidup. Jadi keperluan hidup tu boleh menyebabkan orang tu sokong. Ramai mula pilihan raya bakal menentang kerajaan. Habis pitih tu tak kira banyak mana. Bila lepas pilihan raya, kerajaan cik cekor-cekor. Siapa menentang? Hak menentang tu tarik habis golek-golek. Habis tumbak. Hak menega, hak bergapo semua. Habis kena kerenyi. Pasal apa? 3 pilihan raya baru ni, masing-masing korban fikir banyak menentang kerajaan. Jadi kerajaan tak sibuk ke dia dan menentang aku. Tak sah dia kata. Bila tak sah tumbak.
Dah selama kini kita kontrak kaji abui. Kita buka kila cetok. Buku kajian kita cetok. Jadi hak tu minta dengan kajian, hak ni minta dengan kajian pun tarik. Tarik tak ada apa satu, tak ada bersatu. Habis. Kering. Marah pula kajian. Zalim buat nak ke dia. Tak nak kata ke dia lah. Kalau kena hak kalah tu pun dia benar pun lagu tu juga. Hari ni betul lah kawan ni benar. Betul lah kawan tu benar. 2 kali 5 juga. Sapuf patullah. Jadi moga hak tu pun orang, hak ni pun orang. Jadi perasaan tu ada berlaku. Jadi hak nak kata tu tak salah. Tapi soalnya kalau kita juga benar, kita buat juga. Itu je. Jadi 2 kali 5 itu. 2 kali 5. Enggak nak pulih tu kan, dari rebuh tu nak pulih bukan senang tu. Ya benar. Kira lah cik awal kita tu kontrak tu. Nak pulih sesat, nak berjaya, Allah Akbar. Pergi. Hak tu kecil baru nak belajar tu. Hak besok dah. Hak besok dah tumbal. Tahu nak kata lah wallahu a'lam. Itu memang hidup dunia. Kalau nak marah tu memang tak marah. Kalau pujuk kita terbalik marah, tak siapa-siapa pun. Iaitu menyeru ke arah golongan agama di bawah kehendak Nabi SAW dan hukum Quran. Hak nak. Jadi menyeru ke arah golongan agama. Jadi ini satu masalah juga. Disebut golongan agama. Ini kita nampak orang ni rajin sembahyang, rajin puasa, rajin buat ibadat khusus. Fardu ain itulah. Jadi orang ni lah kita kata agama. Kalau kurang rajin tu, kurang lah kita kata tidak buat agama. Golongan agama di bawah kehendak Nabi SAW dia hukum Quran. Dirujuk mula-mula kepada golongan munafik di kalangan Yahudi yang sama-sama berada dalam jalan jamaah Islamiah dulu. Hak mula-mula sekali tuju kepada golongan munafik. Jadi hak banyak munafiknya di kalangan Yahudi lah. Sebab orang Yahudi ni orang menentang. Tapi dah kerana Nabi benar, Nabi mereka, dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam, sokong lah. Jadi sokong tu dari luar, dalam tak sokong. Hak tu dia panggil munafik. Jadi hak orang bahasa munafik ni dari dulu pun sampai sekarang pun ada. Orang Yahudi dulu munafik dengan Nabi. Tapi kalau kita orang Melayu ni munafik sama sendiri. Munafik sama sendiri. Kalau amno benar, dia jadi amno. Kalau pah benar, dia apa? Dia tu juga. Sebab mentelamak dia, projek dia. Tu je. Asal boleh hak tu sudah. Tak apa. Mereka melihat kepada perhubungan dengan markaz yang akhir. Mereka tengok kepada hubungan dengan markaz yang akhir. Markaz terakhir sekali. Hal demikian boleh mendatangkan kerusakan. Kerana pemerintahan golongan kafir, jika menguasai golongan mukmin, iman mereka tidak akan kekal sah. Orang kafir itu, kalau dia merintah, dia boleh bawa kepada keburukan, kerusakan. Sebab iman dia tu, keyakinan dia tu tidak kekal. Tak sah, dia akan berubah. Sebab Nabi sebutkan al-iman yazidu wa yanqus. Iman ni boleh bertambah, boleh kurang. Boleh bertambah, boleh kurang. Jadi hak qadar iman
kepada Allah yang mencipta langit bumi itu, kita kata mungkin jarang benar manusia tak ada tu. Amal rasa ni. Amal rasa hadis Nabi kata, man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min imanin dakhalal jannah. Siapa-siapa yang ada iman dia kepada Allah, kalau kita nak nilai tengok sebanyak budi sawi. Banyak ke budi sawi ni? Budi bayar lah. Besar budi bayar je ada iman dalam dada dia. Nabi kata dia masuk syurga tu. Tak ada ke manusia sebanyak tu iman? Itu nasihat. Besar budi bayar. Tak ada ke manusia ni? Amal rasa tak nak sabuh, tak ada sikit, tak ada banyak tu tiap-tiap orang manusia. Sebab iman kepada Allah ni benda fitrah, semula jadi kepada manusia. Kalau orang tak ajar pun dia berasa ada Allah yang mencipta. Jadi kalau sabuti sawi tu tak ada dalam dada dia, rasa tak ada sabuh. Jadi kalau ada, jadi berartinya semua orang ada iman tu. Jadi iman itulah asas kejayaan dia boleh masuk ke syurga. Soal masuk syurga hak kedian sekali tu, kau mana? Tu serah dia lah. Tapi boleh masuk syurga dengan iman tu. Jadi kalau kita tengok, mungkin berkali hak terakhir sekali Nabi kata masuk syurga, hak tu berkali agak. Agak hak tu lah kita ada rasa. Nabi kata ada orang terakhir sekali masuk syurga. Lepas pada dia tak ada dah orang. Dia seorang. Jadi mungkinlah hak besar budi sawi itulah. Jadi kalau hak besar lagi, hak tu awal lah boleh masuk. Awal lah boleh masuk. Jadi kita ada sikit tu patut kita gemuklah dengan cara kita tambahkan melalui ilmu pengetahuan kita. Membaca Quran, baca kitab-kitab yang bersabit dengan dia tu untuk meyakin dan mengukuhkan pegangan kita terhadap Allah. Jadi hak tu gemuklah iman kita. Iman mereka jadi nyatalah orang kafir keadaan mereka di mana mereka tidak sabar supaya bergabung dengan markah itu. Orang kafir itu makna gulungnya Yahudi tadilah. Duduk di dalam gabungnya itu tak lama, panah punggung. Tak boleh duduk. Akhir dia keluar daripada gabungnya. Berpecahlah. Dia pecah. Pasal yang kedua. Kemudian puak mereka jika bergabung dengan orang Islam, agama mereka masih kekal tegak. Ini pasal kedua. Kemudian puak mereka, puak-puak munafik tadi ni, jika bergabung dengan orang Islam, agama mereka masih kekal tegak. Tak ada gabung satu tu. Kalau dia pakak, misalnya orang Yahudi tu, kalau dia pakak dalam golongan Islam, dia duduk atas agama Yahudi dia, tegak situ tak ada apa-apa. Bukan dipaksa dia masuk agama Muhammad, bukan agama Muhammad, syariat Muhammad. Mana gitu agama hak tolak je Islam belaka. Agama satu je, syariat tu banyak berbeza. Jadi kalau dia nak kekal dengan syariat Yahudi dia, tapi duduk di dalam gabungan Islam, boleh. Mereka hanya perlu baiki diri mereka mengikut kitab mereka. Kitab mereka dah ada, Taurat. Taurat tu kitab Allah tu. Jadi dia baiki diri dia mengikut apa yang diajar oleh Taurat. Katakan orang munafik pula, mereka menerima, menepati dengan suruhan Al-Quran apabila mereka beriman dengannya. Dia buat serupa dengan Al-Quran, maka cukuplah. Dia nak kekal dengan
syariat dia dulu, kekal lah. Ini pun satu masalah. Jadi bila lah orang lain masuk ke dalam, masuk bergabung dalam syariat Muhammad, dia nak suruh tukar, tinggal apa yang ada dalam syariat dia, pakai syariat Muhammad. Itu sebaik-baiknya. Tapi kalau dia tak si tukar, dia nak kekal dengan syariat dia, maka boleh dikekalkan. Tapi dia duduk di dalam Islam, masuk dalam gabungnya, serupa UMNO dengan MCA dengan MIC, ibarat tu. Jadi dia kekal MCA, kekal MIC, identiti dia tu tak berubah. Duk lopak menari naga dia tu, siapa musim lopak naga dia, keling siapa mata cucuk lidah dia, tak ada bersatu. Tapi dia patuh kepada undang-undang kerajaan Islam yang diketuai oleh UMNO misal, maka kekal di situ tak bersatu. Tapi kalau nak masuk dalam syariat UMNO, boleh, tak ada apa-apa. Mana gitu? Tidak pasti berartinya orang yang duduk dalam jamaah Nabi Muhammad tu dia kena ikut syariat Muhammad berlaku. Tidak pasti. Tidak pasti. Dan Nabi tidak paksa. Tidak paksa. Muka tu hak kebebasan dia. Jadi mungkin kita faham, bila orang lain masuk ke dalam Islam dengan arti keseluruhan, dia kena tukar. Pak nama pun kena tukar, bank kena tukar. Sebab itulah duduk main ke dalam sini, nama tukar. Nama tukar. Pasal duduk main tahap tu lah. Tahap dia kena tukar keseluruhan. Kita nampak betul mana tempat yang perlu kita satukan, pak mana yang kita tidak boleh satukan. Sebenarnya tu terpulang pada selera dia. Dia Tuhan buat dah kan. Likulli likulli ummatin amalahu tu. Allah lupa ayat tu. Mana bagi tiap-tiap umat tu kerja dia, budaya dia. Dia orang tu summa ila rabbikum marji'ukum. Lepas tu semua pakai balik kepada Allah belaka tu. Bila balik ke sana, fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sanalah Tuhan kira hak dia duduk amal selama ni. Sama dia dah syariat Yahudi ke, syariat Muhammad ke, syariat Nasara ke, tak kira. Sebab kita harus ingat, kesemua nabi-nabi yang diutuh tu, di dalam Quran mengajar kita supaya kita beriman semua tu nabi-nabi. Amantu billah satu, wa malaikatihi banyak, wa kutubihi banyak, wa kutubihi kitab-kitabnya banyak, wa rusulihi rasul-rasulnya banyak. Jadi dia ajar kita umat Muhammad beriman kepada semua kitab, semua rasul. Jadi kalau semua tak pakar belaka yang pakar Nabi Muhammad saja, beriman buat apa tu? Apa tujuan beriman tu? Dan mungkin tak pakar tu, tak pakar. Jadi suruh beriman tu sebabnya hak Tuhan wahyu kepada nabi-nabi dulu tu wahyu Allah yang sama dengan Quran. Kalau dapat kita sama dengan Quran, menandakan wahyu tu hak tidak sebenar tu boleh jadi orang dia tambah ke ataupun hak lain suku sakak masuk situ ke mana gitu. Jadi boleh dipastikan benar tidak ajaran yang ada dalam kitab dulu tu dipadukan dengan Quran. Sebab tu insya-Allah beri panduan kita. Kitab dulu tu direjah dia sahih tidak sahih sama dengan hadis kata Syahul. Hadis tu Sunan Sittah tu tebal berapa kali ganda dengan Quran kalau kita banding. Banyaknya riwayat dia. Tapi sama dengan Quran ke? Hadis-hadis tu sama ke? Tidak sama. Tak sama. Quran suku, hadis suku. Quran wahyu, hadis tidak wahyu. Tidak sebagaimana orang duduk kata Quran pun wahyu, hadis pun wahyu. Ni tempat selehing. Ni tempat selehing. Baloh ni orang ngaji ni, orang beragama ni.
Tok guru pun bala. Sebab ramai di antara ahli agama mengatakan wahyu Allah tu Quran, lepas tu hadis. Dia berdasar kepada ayat, dia kata apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap atas kehendak dia. In huwa illa. In huwa, dhamir huwa tu balik pada ma yantiqu. In huwa, sesungguhnya apa yang Nabi bercakap tu illa wahyu yuha. Maka wahyu. Berarti Nabi kecek tu tidak kecek dengan akal dia, dengan fikiran dia, dengan kebolehan dia. Dia bercakap tu semata-mata bunyi wahyu Allah Ta'ala gitu bit ke mulut dia. Jadi dari satu sudut kalau kita tengok faham gitu, menunjukkan Nabi Muhammad ni dari satu sudut sama dengan radio je. Sama dengan dia, sama dengan radio je. Sebab dia tak mustahak bijak. Dia tak mustahak apa ni Jadi dalam Syahrullah dia tidak letak hadis wahyu. Cuma menepati wahyu, kata Syahrullah. Hadis tu menepati, makna menyamai wahyu. Sebab Nabi ni seorang yang bijaksana, akalnya tinggi, kalau banding dengan semua manusia, cerdik dia belakang lagi. Jadi berartinya tanggapan yang dia bercakap tu betul sama dengan Quran. Kalau banding orang lain banyak salah. Nabi tidak banyak salah. Bukan tak ada salah, ada juga salah. Tapi tak banyak salah. Kalau dia salah pun tidak lama, dia pergi sejauh kena, salah tadi. Dia balik semula. Kita habis tahu, ganti tahu, salah. Itu bezanya. Itu beza kita dengan dia. Itu beza. Dengan sebab itulah insya-Allah kata kitab ilahi selain daripada Quran sama dengan hadis. Dengan arti kita boleh tuluk dia. Kita boleh tuluk sahih dia atau sahih dengan Quran. Kalau semakan dengan Quran, yalah tu kitab ilahi tersebut. Kalau tak semakan, itu menunjukkan hak dia buat. Sebab kitab ilahi dulu ni, Taurat ke, Injil ke, banyak dimasuk oleh tangan orang lain dalam. Dan setengah mengatakan hak asli tak ada dah, orang tu buat belaka dah tu. Taurat, Injil, Zabur, semua orang tu ditulis baru belaka. Hak asli dah tak ada sikit ambil dah. Ada orang kata begitu. Tapi kalau orang kata begitu, sedangkan Tuhan sebut Quran kitab dulu sudah tahrif tu pada zaman Nabi lagi. Nabi Muhammad tu. Tuhan ayat dah Nabi Muhammad, kitab-kitab dulu sudah pun ditahrif. Yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Jadi kitab-kitab tu sudah ditahrif daripada tempatnya. Bila ditahrif wa nasu hazzam mimma dzukiru bi. Mentelama asal hak nak disampai kepada orang tu pun dia hilang. Kerana ditahrif, diseleweng oleh orang dulu. Jadi seleweng bukan baru. Zaman Nabi Muhammad seleweng dah. Seleweng dah. Tapi zaman Nabi Muhammad atau memang pakar seleweng tu lah. Pakar seleweng tu juga. Sebab bukan semua seleweng tu. Ibn Abbas tak salah ingat, rasa dia sebut di dalam Bukhari tu, seleweng yang berlaku tu disebabkan oleh salah ataupun tidak tepat terjemah. Sebab Taurat yang diturun pada asal, Injil yang diturun pada asal, diterjemah pada bahasa baru. Orang dia terjemah, sebab Quran kita terjemah lah. Tapi dia terjemah hak asal tu tak ada. Itu beza. Hak teks asal tu tak ada. Dia tinggalnya terjemah saja. Quran ni walau beberapa kali diterjemah, tapi teks asal Quran tu ditulis. Orang mari ke dia ni boleh betul semula kalau silap.
Tapi orang dia tak nak betul dah kan hak sedia tu ditinggal, dia ambil hak terjemah. Itu puja wa nasu hadza mimma zukiru bi. Dengan sebab tu mentelamak hak asal nak sapa kat orang pun tak sapa dah. Dah kan orang terjemah tu silap, hak asalnya ditinggal habis gitu. Nak betul semula tak boleh. Tu puja. Jadi lah ni duduk kehenya, hak boleh nikah tu Yahudi mana Yahudi hak zaman Nabi dah tak habis cinta. Tak rasa kebutuh. Yahudi, Nasrani semua tak rasa kebutuh. Hak ada ni hak lepas pada Nabi belakang tu. Tak boleh lah jawab. Tak boleh nikah dengan ni. Jadi kalau tak boleh nikah dengan hak ni, macam mana Quran dibenar dulu ni? Kalau dia tak tahu, kalau Allah tak tahu, kalau zaman lah ni tak boleh. Zaman dulu dia boleh. Pasal Tuhan tu pula dia tahu. Dia tak tahu hak zaman lah ni tak boleh. Zaman dulu boleh. Yalah kau gitu. Kau lagu mana? Wallahu a'lam, aku tak tahu. Tak tahu. Sebab orang zaman dulu dia menikah kahwin tu orang apa? Orang Kristian, orang Yahudi, orang Nasara, hatta orang Hindu. Orang Hindu tu termasuk ahli kitab juga. Orang Majusi. Boleh menikah kahwin belaka tu dulu. Jadi kita tengoklah konsep persaudaraan dan juga mencari pendekatan untuk keselamatan hidup. Dia suruh kahwin campur di antara manusia yang ada tu, supaya ada kaitan darah. Supaya ada kaitan darah. Jadi mengurangkan perbalahan, pertikaian di antara sesama manusia. Dibenar tu. Tapi benda tu sudah dipotong, tak dibenar. Sebab tu di Malaysia kita tak diamal. Tak diamal. Cuma di Indonesia masih diamal. Kerana ada hak guru ni yang membenar tu mampu berkuasa. Maka diamal, masih diamal. Kalau sekarang itu. Dia kata 3 agama dalam sebuah agama ada. Bukan 3 agama saja. Syariat ada 3 tu. Orang tu duduk kelabus situ lagi. Duduk kelabus situ lah. Bah kena basiti, bah mana duduk kelabus situ lah. Taginya. Pak Lola ni, tak hilang-hilang kelabus tu. Dia syariat je banyak tu. Agama saja. Pasal kedua daripada ayat 41 hingga 46. Dalam pasal ini ada satu peringatan kepada orang munafik dan orang Yahudi mengalami kemudaratan. Ini peringatan. Kerana bergabung dengan markah yang lain, bermula daripada ayat 41 ini, suatu perbincangan mengenai Yahudi, di mana amat mendengar kepada ungkapan kaum lain. Jadi seruan membuat keputusan dengan hukum Taurat sekiranya mereka ada iman. Nak ayat peringatan kepada orang munafik dalam gulungan persatuan Islam yang ni. Jadi orang Yahudi ni, orang munafik ni, dia suka dengar khabar-khabar berita hari. Berita-berita mari dari luar tu. Waktu dia suka dengar dan nak percaya hak tu lah. Jadi dia tidak suka ambil daripada parti hak bergabung tu sendiri tu. Ataupun kesatuan hak dia masuk jadi ahli tu. Tak pakai tu. Ayat yang ke-41 Allah berfirman, ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai Rasul, Allah wahyu per Nabi, dia kata, wahai Rasul, jangan kamu merasa sedih lantaran orang-orang yang lekah kembali kafir
antara orang-orang yang mengatakan iman dengan lisannya tetapi dalam hatinya tidak. Orang ni orang munafik lah ni. Orang munafik ni, dia bila jumpa dengan Nabi dia kata beriman, tapi silap sikit dia menetan. Menetan pasal dia dengar berita-berita daripada luar. Mereka adalah terdiri daripada orang munafik. Orang munafik ni dari kalangan Yahudi ni, Yahudi ke Nasara ke. Cuma dia masuk Islam tu kerana macam terpaksa, kepentingan hidup tu je. Wa minal ladzina hadu, dan ada di antara orang Yahudi tu, mana sebahagian orang Yahudi segera menjadi kufur. Orang kafir, orang munafik kufur dengan Al-Quran tu. Orang Yahudi kufur dengan Taurat. Mereka mahu menzalimi kaum lain. Dia nak tindah orang lain. Mereka tidak sedar bahawa mereka bergabung dengan kaum yang lain itu menyebabkan mereka ingkar Taurat. Jadi dia ingkar Taurat dia tu kerana dia bergabung dengan kaum lain. Sebenarnya Taurat tu harus dipegangkan sebab itu ajaran Allah situ. Bila bergabung dengan orang Islam, maka bukanlah menjatuhkan ataupun menolakkan Taurat dia. Tidak begitu. Mentelamak pada kiraan kami ialah memberi tumpuan kepada mereka supaya berhubung dengan orang Parsi. Orang Parsi mempunyai kekuatan di Yaman, manakala orang Yahudi berada di Yaman. Pada zaman tu orang Yahudi dah kata dah tu. Dengan perantaraan mereka berhubung dengan Yahudi Madinah. Kok daripada Yaman, mereka mengurangkan orang Islam biar terpilih. Iyalah ke mengurang. Mereka mengurangkan orang Islam yang terpilih. Arti bila dia masuk dalam Quran, turunlah orang Islam ni. Sedangkan mereka mahu merosakkan kumpulan orang Islam. Mana ini taktik politik ni. Politik berparti ni nak menjatuhkan satu dengan golongan-golongan lain. Itu cara yang dilakukan oleh orang Yahudi pada zaman itu. Kepada maksud inilah isyarat firman Tuhan, samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuka. Mereka orang Yahudi itu suka mendengar omongan yang baru. Dia suka dengar bisikan-bisikan hak karuk tu. Mereka suka mendengarkan perkataan orang lain. Artinya pendeta-pendeta lah. Mana-mana orang bijak, orang lain tu dia suka dengar tu. Yang tidak hadir kepada engkau Muhammad. Jadi orang tunya orang yang tidak bersama di dalam golongan Muhammad, orang hidup luar. Jadi dia suka mengambil maklumat daripada orang luar, tidak daripada golongan orang parti lah. Kalau kita bergabung dalam satu parti, berartinya apa-apa masalah yang timbul daripada luar berita mari kita terima hati, tak pergi mengesahkan dengan ahli parti. Betul ke UMNO kata begini, dia rancangan UMNO begini, dok. Dia pakai terima selalu berita tu. Jadi dengan sebab tu dia mencari sebab nak keluar daripada persatuan tu lah. Jadi bila keluar persatuan tu, maka dia musnah. Itulah menyebabkan jadi peperangan dan sebagainya tu. Islam menyuruh mereka supaya mengikut Taurat dan meninggalkan apa-apa tokok tambah kepada Taurat. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi. Orang yang mengikutkan Taurat Injil, dia kena buat keputusan mengikut apa hukum dalam Injil lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang tak ikut keputusan yang diturun oleh Allah dalam kitab dia, maka kafirlah orang tu. Jadi tidak pasti dia ikut Quran, dia ikut Taurat ke, dia ikut Injil ke, dia ikut Bahagwat Gita ke misalnya, itu hukum Allah berlaku.
Dia kena rajak balik situ. Jadi gambaran yang disebut oleh Syekh di sini ni, gambaran penyatuan antara ahli-ahli agama di dalam syariat Muhammadiyah. Ini serupalah MCA, MIC, parti-parti Sabah duduk dalam barisan UMNO. Mana balatu lah. Balatu. Jadi dia kena bergantung kepada UMNO tu. Sama ada benar atau tidak. Berita luar tu tidak boleh dipakai. Boleh membawa kepada kerusakan dan perpecahan. Itu kita buat banding ni. Nak suruh nampak hak Quran ni. Ia jadi masalah sangat dengan Yahudi, dengan Nasara, hingga siapa khusus. Pakai hari ni pun tak ada salah. Ini je benda ni. Ini benda ni. Jadi benda ni berlaku sama dengan apa yang berlaku di tempat kita juga. Sama ni. Kita banding dengan parti kita, kita nampaklah benda ni. Sebab masalah ni masalah politik ni. Masalah pentadbiran negara. Jadi masing-masing nak jaga kumpulan, puak. Jadi orang mereka ni tidak jaga puak, dia jaga keseluruhan. Dia kena tengok pada keseluruhan. Islam nyiru mereka supaya mengikut Taurat dan meninggalkan apa-apa tokok tambah kepada Taurat. Itu tak sah. Yang dari pemikiran pemimpin-pemimpin ulama fiqh mereka. Yang di golongan ahbar tu. Sebab di dalam semua ahli-ahli agama tu dia ada tokoh-tokoh ahli. Kalau golongan Yahudi dia panggil ahbar, dia panggil ruhban, ulama fiqh, ulama tasawuf, macam-macam. Mereka membatalkan seruan ini dengan cara menyelewengkan kalimah kitab. Itu cara dia nak batal tu, dia beki bahasa dalam kitab dia. Dia beki, maka dia bolehlah cari satu sebab berpisah. Dengan pelbagai takwilan pada ayat-ayatnya mengikut pemikiran mereka. Ini hak kata yuharrifunal kalimah amma wadi'i. Dia menyelewengkan kitab dia daripada teks asal dia. Jadi bila dia buat gitu, wa nasu hazzam mimma dzukiru bi, mentelama asal nak mengekal ke penyatuan pun dah hilang. Bila hilang dia pecah. Pecah tu bala. Dan kita tamatlah setakat ayat yang ke-41. Allah Ta'ala Samma'una lil-kadhibi samma'una liqawmin آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Dari ayat 41 ni panjang ni. Panjang. Jadi baca segera ayat baru. Dia daripada ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. Jadi oleh kerana pada zaman Rasul gulungan-gulungan menekan Nabi ni khususnya orang Yahudi lah. Jadi hak ni ayat ni pun dituju ni kepada Yahudi ni. Jadi orang Yahudi ni
dia hanya beriman dengan pengakuan, dengan mulut dah beriman, tapi sebenarnya hati tidak beriman. Dengan sebab itulah lahir perkara-perkara yang bertentangan dengan maksud iman. Inilah yang disebut pada ayat ni, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Mereka merubah perkataan-perkataan Taurat dari tempat-tempatnya. Ubah tu bukan makna kikih ataupun alih perkataan. Dia ubah tu sebagaimana kenyataannya abad. Dia ubah tu dari sudut terjemahannya. Terjemah tu lari daripada maksud asal. Itu makna yuharrifuna al-kalim min ba'di mawadhi'i. Jadi boleh jadi juga makna terjemahan tu lagi disebabkan orang yang menterjemah sendiri itu tidak sebegitu arif sangat dengan bahasa. Boleh jadi ataupun sengaja dia terjemah tu lari daripada asal. Jadi kemungkinan itu pastilah. Dengan sebab tu dia kata yaquluna in utitum hadza fakhudhu. Jika disampaikan kepadamu hukum seperti ini, maka terimalah dia. Dia pesan ke Yahudi tu, kalau hukum dua ayat lagu ni, bolehlah terima. Wa illam tu'tauhu fahdharu. Dan jika tidak disampaikan kepada kamu, maka jagalah diri kamu. Beringatlah kamu. Makna fahdharu tu beringat-ingat sikitlah. Jadi mungkin dia kata ada tujuan yang tidak baik di situ. Wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Dan barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka engkau tidak berkuasa menolong sesuatu yang datang dari Allah untuknya. Kalau Allah nak suruh dia sesat, kita tak boleh buat apa-apa lah. Sesatlah dianya. Jadi menunjukkan kesesatan tu bukanlah semata-mata orang tu tak ada. Semua orang tu memanglah dia buat tu satu di antaranya ada pilihan dia, ada usaha dia. Tapi semua tu adalah dari tadbir dan urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Tuhan nak suruh sesat, orang lain tak nak kuasai dah. Pastilah dia sesat. Jadi mereka menguguk dengan perbuatan ini. Supaya jangan diterima lah. Kalau tak bawa mari suruh pohon dia nak tu. Pada hakikatnya kerusakan di dalam agama. Kerusakan dalam agama dan ujian agama mereka. Jadi hal tu maksudnya. Orang-orang yang beriman dengan kitab, yakni kitab Allah, tak kira lah kitab Allah tu sama ada kitab Taurat ke, kitab Injil ke, Quran ke. Siapa saja beriman dengan kitab Allah, apabila diseru kepada kitab Allah, maka dia akan terimalah. Kerana iman yang sahih tidak menyelewengkan. Kalau iman dia tu iman itu, dia tidak akan lari daripada garisnya melalui takwil yang jauh. Sebab maksud ayat itu kadang-kadang dia tidak memberi satu pengertian yang jelas, maka perlulah ditakwilkan, diberi penghuraian di situ. Supaya kita kata di dalam Quran sebut yadun misalnya.
Yadullaha fawqa aydihim. Itu ayat mutasyabihat tu, yadullah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi salah dia pakai yadung tu, yadung begitulah. Allah tu ada tangan, tapi tangan yang sesuai dengan zat Allah lah. Tapi hak khalaqnya, orang ke belakang sebahagiannya dia takwil. Yadung situ bukan mana tangan, dia kata kuasa Allah. Sebab galiknya orang buat dengan tangan, jadi menandakan dia ada kemampuan, sebab tu dia boleh buat. Maka dia takwil, dia panggil itu takwil, daripada kata yadullah kepada qudratullah. Dia panggil takwil tu. Jadi takwil tu, kalau takwil yang tidak jauh tak apa. Takwil yang jauh, makna dari sudut pengertiannya tak mengizinkan, dari sudut bahasanya tak membenarkan takwil itu. Serupa orang-orang apa dia panggil itu, dia takwil marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Apa ayat tu dia? Dalam ayat tu makna lahir permata daripada dua laut. Jadi dia takwil makna kelahiran dua permata daripada laut tu makna Hasan dengan Husain. Nanti dia panggil takwilan tu takwilan yang jauh dah tu. Sebab hak asalnya tidak begitu dari sudut bahasanya. Jadi orang Syiah lah, orang Qadariyah, orang Syiah tu dia takwil ayat tu ke situ. Jadi matlamat dia nya kerana nak mengagungkan tokoh yang berkenaan. Kerana iman yang sahih tidak menyelewengkan pengertian ayat tu melalui takwilan yang jauh. Itu isyarat pada firman Tuhan, ulaikal ladina lam yuridillahu an yudhhira qulubahum lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati azabun 'adzim. Ulaika, terhadap mereka itulah Allah tidak mahu membersihkan hati mereka. Lam yuridillahu an yudhhira qulubahum. Allah tak mesti beri hati dia tu jadi suci. Lahum fid dunya khiz, mereka akan mendapat kehinaan, kenistaan hidup di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim, dan akan mendapat seksa yang berat di akhirat nanti. Jadi dua-dua lah seksa tu dia kena. Seksa di dunia kerana dia dapat kehinaan, seksa di akhirat itu seksa hak yang hakikilah. Andainya orang-orang Yahudi membincang tentang makna Taurat dan mereka gunakan nas ayat-ayat Taurat mengikut millah Hanifi, dan mereka berkongsi dengan orang Islam, nescaya mereka bersih. Bagaimanapun apabila mereka berpaling dan tidak mahu supaya agama mereka bersih, kekal di bumi, maka mereka tidak berjaya. Sesungguhnya telah kami lihat di negara kami, iaitu di negara India lah, satu kelompok orang Islam yang mengajak supaya mengikuti Imam Waliullah, yang menyeru supaya mengikuti kitabullah dan sunnah, dan juga pegangan ulama muhakkik,
dan ulama mujtahid di kalangan fuqaha. Maknanya di zaman dia lah ni, mana ada sekelompok orang Islam duduk keping orang supaya ikut jalan syarullah, ikut kitab, sunnah dan juga ulama-ulama yang muhaqqiqin, orang yang arif, dan meninggalkan mana-mana negara orang kafir yang termasuk di kalangan mereka. Termasuk situnya orang yang arif. Bila sebut orang arif ni orang yang ada ilmu sufi lah, dan meninggalkan mana-mana negara orang kafir yang termasuk di kalangan mereka. Ini jangan duduk di negara-negara kafir. Sebab itulah di India tu pada asalnya satu negara aja, Pakistan, India tu. Tapi oleh kerana ada puak-puak yang toksik, nak capur dengan kafir, nak asingkan supaya kafir suku, kita duduk suku sini. Jadi tidak sedar, walau dia kata nak asing, orang kafir tak lepas kau. Duduk capur balas tu lah. Jadi berpunca daripada itulah mereka berusaha supaya dapat negara sendiri. Maka bolehlah sebahagian tu orang putih gerak wilayah tu ambil nak gerak tubuh negara Pakistan. Tapi setelah jadi Pakistan, apa dia kupin tu hidup Pakistan, dan dialah menjadi owner yang menyebabkan negara tu selalu berkujar kacir. Sampai sekarang jadi orang Islam belakang tu iaitu orang-orang kafir yang berdekatan sebagai jiran, orang kafir yang menguasai tetapi mereka tidak mendengar. Mereka tidak mendengar. Sebab itu apakah yang dapat menegakkan Islam mengikut jalan mereka di India yang telah pas melalui perbicaraan dan kefahaman yang teliti. Jadi walau berkocok balah mana pun, mentelamak orang tunya tak lebih dah daripada nak mengukuh dan nak menjaga Islam. Berpecah tu, orang Islam berpecah, balah sama sendiri, tak bertiga-tak, atas dasar nak beki dan nak jaga Islam saja. Tapi sebaliknya perpecahan yang berlaku, perbalahan yang timbul ni. Jadi hal ni kita dah tengok sama je berkali di mana-mana tu. Orang ni boleh jadi menepati dengan satu hadis Nabi kata, la tattabi'anna sunana man kana qablakum hadwan na'li bin na'li. Kamu ni akan ikut jalan orang dulu pada kamu lah. Ikut ni gak ibarat macam kasut kiri dan kasut kanan lah. Jadi masuk dekat molek tak ada duduk selewing apa dah masuk. Dengan artinya kalau dalam peringkat awal tu boleh jadi orang Islam tu balah pecah, mentelamak nak mempertahankan Islam juga. Jadi akhir berpecah. Mari zaman sekarang pun duk main lakon tu juga. Serupa. Berlaku di India, berlaku di sini, semua serupa itu. Nabi kata benda tu akan berlaku. Hatta law dakhalu juhra dabbin latawa'tumuh. Sehingganya kalau sekiranya orang tu masuk lebih bawah pun mungkin mereka ikut.
Sebab begitu. Nak rayaknya ikut ni banyak jadi buta tuli tu. Buta tuli. Jadi dia buta tuli tu tak. Kenyataan depan pun dia tak pakai. Kalau kata Quran pun dia tak pakai. Jadi begitu. Cara itu tidak mungkin kerana penegakan Islam perlu kepada jihad. Kerana penegakan Islam perlu kepada jihad. Jihad tidak dapat dilakukan oleh satu kaum secara berterusan, melainkan jika mereka bagus dan berazam menegakkan kebenaran dan meninggalkan perkara batil. Itu jihad ni. Jadi jihad ni, bila sebut jihad, kita nampaklah perang. Jadi sehingga orang-orang bukan Islam menganggapkan jihad ni adalah keganasan. Sehingga dicap ganah ni orang Islam lah ganah. Sebagaimana akhir-akhir baru ni jelas nampak daripada orang-orang barat, naknya orang Islam ni boleh mengajar jihad. Dan mengajar jihad ni sudah pun dihapus di tanah suci Mekah lama dah. Bukan kata baru setahun 2 tahun ni je dah. Lama dah. Dulunya di Masjidil Haram tu, pada zaman sebelum Saudi naik dulu, boleh dikatakan bulan Zulhijjah, mana-mana orang yang mengajar di Masjidil Haram, semua tajuk pengajarannya ialah jihad. Sebab haji sendiri itu jihad. Dan satu hadis Nabi kata al-hajjadun la qitala fi. Haji ni adalah satu bentuk jihad, tapi tidak perang. Bukan perang. Jadi berarti jihad ni bukan kata bunuh orang. Jadi difahamkan jihad ni tembok orang, bom sana, bunuh sini. Itu orang nampak jihad. Dengan sebab itulah dia mengarahkan negara-negara Islam supaya jangan amal pengajaran jihad ni. Sebab jihad ni nampak menelurkan keburukan. Walau jihadnya bukan waktu. Syahrullah di dalam Tafhimah Ilahiyah dia ada sebut, dia kata jihad yang paling besar sekali ialah memberi hidayah. Memberi hidayah. Jadi hidayah ni makna petunjuk. Makna beri orang kena jalan untuk baik. Dia kata tidak ada satu Nabi pun yang Allah Ta'ala bangkit di dunia ni daripada awal-awal Nabi sehingga Nabi yang terakhir. Kesemuanya berjihad memberi hidayah berlaku. Jadi berlaku di situ peperangan pun berlaku, pembunuhan pun berlaku. Tu bukan nak elak ta'lif tu. Bila orang tak kena, walau tidak perang pun, walau tidak bunuh orang pun, orang marah, orang akan bunuh dia. Kalau kira Nabi tu, umur dia berapa orang dia bunuh. Perang sana, perang sini bunyikan. Berapa orang dia bunuh? Tanya dalam sejarah. Tak ada berapa orang. Amal rasa mungkin tak sampai, tak lebih daripada 3 orang. Dia tu pun 5 perang tu. Berapa kali perang. Tapi tidak tak ada hak dia bunuh mati orang, tak ada. Dia perang ke apa bunuh, tak bunuh orang. Sebab mentalamak bukan nak suruh bunuh orang kan. Itu dia jihadnya. Jihad ni menyampaikan kebenaran biar orang boleh reti, boleh faham.
Jadi kalau orang boleh faham, boleh beza di antara benar dengan tidak benar, maka itulah matlamatnya. Jihad tidak dapat dilakukan oleh satu kaum secara berterusan, melainkan jika mereka bagus dan berazam menegakkan kebenaran dan meninggalkan perkara batil. Barulah. Orang Islam apabila tidak mengukuhkan azam, berpegang dengan prinsip Islam, maka tidak mampu menegak Islam. Tak kira orang itu. Orang Islam bila dia tidak menguatkan azam, tidak mengukuhkan azam dia, cita-cita dia, lepas tu pegang kepada prinsip Islam, kita tahu Islam ni selamat, adil, itu prinsip dia, maka tidak mampu menegakkan Islam. Jadi berarti kalau dia buat apa, tidak hak Islam dah tu. Demikianlah keadaan orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya orang Yahudi tu pun hak ikut ajaran Taurat tu, Yahudi pun Islam. Islam ni adalah agama di sisi Allah. Agama tu sejak daripada awal Nabi sehingga akhir Nabi pun agama tu lah. Sebab tu dalam Quran Tuhan kata inna ad-dina 'indallah al-Islam. Dan Islam tu agama di sisi Allah daripada dulu hingga sampai akhir tu. Hak tu lah. Cuma Yahudi, Nasara itu ada resan je, atau dengan lain perkataan syariat dia lah. Syariat ni dah dapat elok, tak serupa. Bila-bila pun tak serupa. Sedangkan orang Melayu ni, kalau orang boleh ingat lah zaman dulu, takkan beza dengan orang Melayu lah ni. Pakai benar. Orang Melayu tahun 40, 37. Tahun 40-50 lah, dah waktu lagi 40-50 tu orang Tino kembang je. Orang Jatan dia pakai kain sarung talutu. Talutu. Selipar kasut tak ada lah mana. Tak ada. Nak pakai selipar, dia orang yang pakai selipar duduk pondok je dulu. Atau duduk pondok tak nak pakai lah selipar ni. Orang duduk pondok dia pakai lah pasal dia semayang, dia gapo, dia bersih, dia jagalah. Dia buat dengan tayar kereta. Tayar kereta tu kan. Hak tu lah, tayar lama tu. Selain daripada teropok. Jadi kalau tengok orang Melayu pada zaman tu, kalau tengok orang Melayu pada tahun 2000, jauh benar. Tak ada ni gambar orang Melayu mula ada, tak ada. Tak ada saya kebutuh. Kalau kita berada sini lah di daerah ni kan, daerah ni kalau kita duduk dalam 30 tahun dulu ada. Orang kawasan ni ada. Masih gambar dulu ada. Ada lagi. Tapi lah ni dah tak ada. Semua macam yang berlaku. Tak ada satu. Jadi dia mau kata daripada Kota Baru bahkan Gua Musa semua jadi bandar berlaku. Pasal orang Gua Musa dengan orang Kota Baru serupa je. Dulu dia mau kenal ni orang ni. Dia mau klik kenal. Dia mau kenal. Dia mau ni. Dia mau kenal selalu. Serupa lah kita kata kalau orang Thailand mari ni.
Tak sawak lah mana-mana orang sini kenal ni, tidak orang sini ni. Orang sini kenal selalu. Bukan orang sini ni. Dengan pakaiannya, dengan gerakan dia ni. Tak serupa. Tak serupa. Mana begitulah. Sesungguhnya telah kami lihat kegagalan itu menepati dengan pemerintahan orang kafir. Serupa tu. Dan mereka tahu belum memadai pemerintahan itu menyebabkan mereka tidak berakal untuk kaum yang lain. Jadi hak ni Syekh kata ni, dia tengok kegagalan orang Islam itu serupa dengan orang kafir pada masa itulah. Demikianlah apabila Yahudi tidak membersih dan tidak berazam untuk berpegang dengan Taurat, mereka kerja untuk kaum yang lain. Allah berfirman, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Memang mereka suka mendengar omongan bohong. Samma'una lil kadhibi. Kalau moga-moga kacam, moga-moga karuk tu, bohong tu, dia suka benar dengar. Akaluna lis-suht. Suka sangat makan moga-moga yang haram. Itu memang dah mene Yahudi tu. Daripada dulu pun gitulah. Jadi hingga sampai sekarang pun kita tengok tak ada lah orang yang paling kuat kerja moga haram ni orang Yahudi lah. MIF tu. MIF dia. IMF. Keuangan tu dia. Keuangan dunia tu. Dia punya pasar tu. Itulah ibu tempat kerja cari pitiharan tu. Lepas tu kau serai mata uang mula. Oh, Yahudi juga. Maksudnya agama yang benar menyeru manusia supaya menerima sedekah dan memakan yang halal. Agama yang benar, tak kira lah mana-mana agama pun serupa. Kita boleh terima pemberian dan juga makan yang halal. Halal ni benda yang kita makan tu tidak merosakkan kita dan tak merosakkan orang lain. Ada juga kita makan benda tak merosakkan kita tapi merosakkan orang lain. Kita menipu, kita boleh makan tak ada satu punya muda. Tapi orang berkenaan tu kena tipu kita tu. Jadi benda belah tu tidak halal tu dia panggil tu haram tu. Makan tu. Jadi naknya makan hak halal. Tetapi orang Yahudi menentang perkara itu. Menentang perkara hak yang dikandaki oleh agama yang benar tu. Dengan sebab itulah pada zaman Nabi dulu orang yang makan duit bunga ni orang Yahudi lah. Daripada dulu pun gitulah dia tu. Cati haram. Kalau lah ni alung dia. Alung. Jadi orang Yahudi tu memang kerja dia begitu tu. Dengan sebab itulah Nabi bila dia berkuasa memerintah, dia menjalankan undang-undang haramkan riba, halalkan jual. Tapi orang Yahudi kata apa beza jual dengan beli? Jual beli tu apa bezanya dengan dengan riba? Dia kata innamal bai'u mithlu riba. Jual beli ni pun serupa je dengan riba. Sebab orang duduk jual, duduk menego tu tidak cara untung kan ni.
Tak untung lah kau tu nego tu. Orang yang duduk makan riba tu nak cari untung juga. Sama-sama cari untung. Jadi kata serupa je. Tapi tidak, Allah kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halal jual tapi mengharamkan riba. Sebab riba ni penindasan, menindah orang yang susah. Jual tidak minah. Sebab jual ni orang yang bermuamalah tu, berurusan tu sama suka, sama setuju. Kalau dia beli sebutir batu, kita kata misalnya besar keliti, dia beli 10 riyal aja. Tapi dia nak jualnya 200 riyal. Berapa kali ganda tutup tu. Berapa kali ganda tu. Tapi ada orang kena ke batu tu. Apa kena tak apalah. 200 hamba bayar lah. Dia bayar 200 riyal. 200 riyal tu jual bukan riba. Dia tidak memaksa dan tidak menindah orang berkenaan itu. Jadi orang berkenaan itu bayar 200 riyal dengan rela dan puas hati. Duduk esok lusa tulak pun tidak kata menyesal dah. Sebab apa yang dia beli tu hak hati dia nak. Jadi hak riba tadi hak dipaksa. Pembayaran yang dibayar tak ada tukaran yang sewajar. Itu riba ni. Fadlun khalin an iwadin. Syurita li ahadil aqidain. Satu, pembayaran yang lebih yang tidak ada iwad. Tak ada ulu lah. Bayar tak ada sebab. Sebab gapo yang kita bayar tu. Tak ada sebab. Dan pembayaran itu disyarat oleh salah seorang di antara dua orang yang berjual beli. Itu dia kira riba lah. Kira riba. Walau setengah sen itu riba juga. Pasal penindasan yang dilakukan oleh orang berkenaan. Dia yang mensyaratkan itu. Mereka membawa kamu kepada hakim. Matlamat mereka adalah semata-mata memusnahkan orang Islam. Itu je. Kamu menyuruh mereka supaya berpegang kepada Taurat. Misalnya, mereka melaksanakan maksud Taurat, memilih maksud yang batil. Dia pakai juga hukum Taurat itu, tapi dengan matlamat ia boleh merusakkan orang lain. Mereka memasukkan yang haram dan mereka berpesan kepada kawan-kawannya supaya tidak berpegang selain pada makna itu. Makna maksud hak Taurat lah, sebagaimana yang dia tafsir itu. Jadi hak dia tafsir itu boleh memberi mudarat kepada orang lain, manfaat balik kepada dia. Maka keputusan yang membinasakan mereka tidak membawa kepada pegangan yang benar. Malah urusan di antara mereka ragu-ragu. Mungkin terdapat di kalangan mereka orang yang mengetahui kebenaran. Dalam keadaan itu, tidak diterima keputusan mereka. Kerana maksud inilah Allah berfirman, فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Jadi ayat ni nak menceritakan keadaan Yahudi. Tuhan kata fa'in ja'uka, jika mereka datang kepadamu, kepada Nabi Muhammad lah. Sebab zaman itu zaman Nabi Muhammad duduk mereka. Jadi kalau ada apa-apa mungkin dia akan tuju kepada Nabi lah, cari keputusan. Jadi kalaulah orang Yahudi itu datang menemuimu untuk meminta sesuatu hukum, sesuatu keputusan, fambainahum, berilah keputusan kepada mereka. Hukumlah mereka dengan keputusan
mengikut hukum Allah yang ada dalam Quran. Au a'rid anhum, atau jangan engkau layani mereka. Kerana hari pun tu ada cara dia lah, ikut dia lah. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a, dan jika engkau tidak melayani mereka, mereka tidak akan biasa berbuat apa-apa yang dapat membahayakan kamu. Dia tak boleh buat apa satu. Kalau tak layak ke dia pun, dia buat apa sana. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, dan jika engkau mahu memberi keputusan terhadap mereka, berilah keputusan yang seadil-adilnya. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Jadi hak noknya mentalamat keadilan. Jadi kalau kita buat keputusan, buatlah keputusan yang adil, yang boleh memuaskan. Kalau tidak, pakai lok dia itulah suruh dia balik kepada Taurat. Sama ada dia nak pakai hukum Taurat ataupun tak si pakai hukum Taurat. Dia punya pasal lah. Dan memang orang Yahudi ni, kupu dia ni bukan kupu kepada Quran, dia kupu kepada Taurat dia ni lagi. Al-Maidah. Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahum at-tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalika wa ma ulaika bil mu'minin. Jadi Tuhan pun cerita lagi kepada Nabi SAW tentang orang-orang Yahudi tu meminta keputusan kepada Nabi. Dia kata wa kaifa yuhakkimunaka, apa sebab mereka itu minta diadili olehmu, minta kamu buat keputusan terhadap mereka. Apa? Wa indahumut Taurat, sedangkan di sisi mereka sudah ada kitab Taurat. Fiha hukmullah, di dalam Taurat tu, kalau ada dengan dia tu, ada hukum Allah dah situ tu. Jadi dalam Quran sendiri sudah pun mengiktiraf bahawa kitab Taurat adalah kitab yang masih ada hukum Allah dalam. Ini pun satu masalah. Orang Islam lah, orang Islam yang terlanjur benci doa ke Yahudi, sehingga dia tolak kitab Taurat sendiri itu, sudah tidak ada lagi dah kitab Taurat yang sahih. Kalau ada ni semua tu hak ditulis oleh orang Yahudi. Kalau tak betul berlaku. Tapi Quran kata macam mana dia nak minta keputusan denganmu sedangkan dia sendiri ada kitab Taurat, situ ada hukum Allah. Jadi Quran dan iktiraf ada hukum Allah dalam Taurat. Jadi orang kita tolak terus dan api kitab tu sebagai kitab Allah. Ni orang Islam ni. Tu guru ni Nabi ni pun. Bulan Nabi tu. Jadi kalau tidak tu guru, tidak ada kisah. Jadi tu guru ni amat tak munasabah. Jadi sepatutnya orang-orang ahli ilmu, dia kena milik Taurat tu, cari kitab Taurat tu, baca Taurat tu. Pastikan di dalam tu betul ke ada hukum Allah. Dia nak pasti tu, baca hak dalam tu, dalam Quran serupa, ya Allah dah tu. Sebab Al-Quran ni memang tidak ada penyelewengi, kekal. Tulisan tu daripada awal itu sampai hari ni kekal, hak asli tu. Cuma masalah Taurat je, hak asli dia dah tak ada. Orang terjemuh tu dia ambil terjemuh, hak nuskah asal tu dia tinggal, tidak ada salin nuskah asal, lepas tu terjemuh tidur. Itu yang jadi pucuknya kita dulu tahrif nak rujuk balik semula tak boleh. Tak jumpa cari dah lah. Dah hak tu dah hancur buruk ke apa semua sekali, tinggal hak terjemuh. Jadi kalau silap situ silap lah. Mana begitu. Jadi Quran kita ni walau sikit pun
Hak asal tu masih dikekalkan di situ. Jadi orang terjemuhlah lekok ke mana kau ni pun asli masih kekal. Jadi marilah seberapa banyak generasi kebelakangnya pun boleh cek semula sejauh mana lagi ataupun menepati hak yang diterjemuhkan itu. Sebab itulah kita tengok hari ni Arab Saudi sendiri pun sudah ada usaha menyebar Quran itu dengan cara menterjemuh pada bahasa lain. Jadi kalau mengikut Arab, memang dia tak setuju terjemuh tu pada bahasa lain. Sebab dia kata tak mungkin boleh diterjemuh pada bahasa lain. Dia memang takut tak menepati. Jadi tak menepati tak ada masalah sebab hak asli ada. Jadi orang yang mempelajari bahasa tu dia boleh pasti sejauh mana lagi atau tidak. Begitu ya. Matlamat mereka daripada membuat keputusan ini bukan kerana kebenaran. Matlamat dia ni bukan nak cari kebenaran tu. Kerana jika maksudnya sedemikian, jika maksudnya sedemikian itu, sudah semestinya mereka menurut Taurat. Kalau sekiranya dia nak kebenaran, tentu dia balik ikut Taurat semula sebab dalam tu dah ada hukum Allah. Tapi dia tak pakar. Sebab bukan dia nak kat tu. Selepas itu, ayat 44 di belakang ni, untuk mensabitkan hakikat Taurat. Kerana Taurat itu sebuah kitab yang sudah diamalkan oleh para nabi, ahbar dan ruhban. Nabi, ahbar dan ruhban. Kerana ahbar dan ruhban ni merupakan puarih nabi lah ni. Puarih kepada kitab Taurat tu. Jadi ahbar tu ulama fiqh dia, ruhban tu ulama tasawuf dia. Kalau kita kat ulama fiqh, ulama tasawuf lah baginya. Ahbar sama ruhban tu. Jadi kitab Taurat mutawatir di kalangan mereka. Mutawatir, arti ramah benar orang kata.